Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 21 Jun 2020 bersama saya, Lia Amira Anorigos. Memulakan berita dengan laporan harian COVID-19 di Sarawak melalui kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dengan jumlah keseluruhan kes positif hari ini bertambah kepada 569 kes. Ini kerana 3 kes positif baru dilaporkan di daerah Bintulu yang mana 2 daripadanya adalah penambahan kes kluster Kidurong yang merupakan ahli keluarga dan kontak rapat kepada kes 566. Manakala satu kes melibatkan seorang lelaki berumur 29 tahun yang bekerja di Mexico dan telah balik ke Malaysia pada 10 Jun lepas. Kes telah menjalani ujian RTK antigen di KLIA dan keputusannya negatif. Namun pada 20 Jun, kes didapati positif melalui sampel ujian RT-PCR yang diambil setelah kes balik ke Bintulu dan menyambung kuarantin di hotel yang disediakan. Dimaklumkan juga tiada kes sembuh hari ini dan jumlah kes kekal sebanyak 535 kes. Berita seterusnya. Setelah menghantar 9,668 pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT yang terkandas semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP balik ke Sarawak, kini Sarawak Volunteers dan Rumah Sarawak di Kuala Lumpur berjaya menghantar pulang seramai 546 guru dan ahli keluarga masing-masing pada Jumaat dan Sabtu. Menurut Penaung Sarawak Volunteers, Datuk Seri Fadilah Yusof menerusi laman Facebook, pihaknya telah terlibat secara langsung dalam membantu memudahkan perjalanan pulang guru-guru itu dengan mendapatkan harga tiket yang berpatutan hasil perbincangan bersama pihak penerbangan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak serta Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi Sarawak. Beliau yang juga ahli Parlimen Petrajaya berkata mereka menaiki 3 penerbangan iaitu 2 pada Sabtu dan 1 penerbangan pada Jumaat. Turut sama menaiki pesawat terakhir pada Sabtu ialah penasihat Sarawak Volunteers yang juga adun tupung Fazruddin Abdul Rahman. Selanjutnya, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat secara dua hala kepada rakyat di negeri ini bagi memastikan penyampaian dalam aspek pembangunan sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak merangkap Adun Semop Abdullah Saidul memberitahu penubuhan UKAS selepas Kerajaan Negeri tiada medium perdana yang membuat liputan untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat semasa pentadbiran Kerajaan Pusat terdahulu. UKAS berperanan bukan hanya untuk menyebarkan maklumat. Bila suatu ketika dulu 2 tahun yang lepas kita tidak mendapat sokongan yang cukup daripada agensi-agensi seperti RTM, penerangan, TV3 dan sebagainya. Kalau tuan ada melihat berita Sarawak yang keluar daripada Astro, iaitu Arina, apa dia? Nama Awani Sarawak. Kita terpaksa membeli airtime di Astro untuk supaya berita daripada Sarawak keluar daripada Astro. Itu bukan free sebenarnya. Sebab pada 2 tahun yang lepas berita-berita kita kurang keluar daripada RTM dan TV3. Masalah UKAS ditemukan. Berucap semasa program UKAS at Community pada Sabtu, beliau turut menyeru ketua-ketua masyarakat dan pemimpin akar umbi untuk bekerjasama dengan pegawai-pegawai UKAS di kawasan masing-masing dengan menyampaikan aduan atau perkara yang memerlukan perhatian pihak kerajaan. Pada hari ini saya menyeru kepada ketua-ketua masyarakat, KK dan semua pemimpin akar umbi untuk sentiasa bekerjasama dan jika tidak ada berpeluang untuk berjumpa dengan YB kita kan, atau kalau terserempak dengan pegawai UKAS yang diperkenalkan tadi, boleh juga berkongsi sebarang bentuk aduan, sebentuk perkara yang perlu mendapat perhatian kerajaan dikongsikan bersama dengan pegawai-pegawai UKAS tersebut. Dalam pada itu, beliau memberitahu peranan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK akan menjadi lebih penting selepas ini dengan diberi kuasa melaksanakan projek di kawasan masing-masing. Menurutnya, Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg telah mencadangkan agar setiap wakil rakyat dibenarkan memberi peruntukan kepada setiap JKKK untuk melaksanakan projek dengan jumlah peruntukan dicadangkan sebanyak RM100,000 hingga RM200,000. Prosedurnya belum dimutabatkan lagi. Sudah Presiden dan semua pegawai-pegawai daerah akan bermesyuarat dan cara-cara untuk prosedur bagaimanakah JKK akan menjalankan tugas untuk melaksanakan projek di kawasan masing-masing. Projeknya tidak besar, akan dinamakan projek gotong royong.
Contohnya di Setang Kampung, projek yang melibatkan teknikal dia lah, mungkin jalan semen 12 kaki, repair 4 inci, repair jeti, repair dewan. Beralih ke perkembangan di Bintulu. Sebuah klinik kesihatan akan dibina di kawasan Kidurong tidak lama lagi. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan II, Datuk Aaron Agor Dagang, semasa ditemui selepas mengadakan lawatan pada Sabtu, kawasan Kidurong dipilih bagi pembinaan klinik kesihatan bagi menampung penambahan penduduk yang pesat di kawasan tersebut. Jelas Datuk Aaron, 2 lagi klinik turut dicadangkan iaitu Klinik Kesihatan Samalaju dan Klinik Kesihatan Data Kakus. Kesemua projek itu dicadangkan dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12, RMK-12 hingga RMK-14. Dari Bintulu, kita ke perkembangan di Simunjan. Sebanyak 22 premis perniagaan di sekitar Pekan Simunjan telah diberi amaran kerana tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dalam satu operasi bersepadu pada Sabtu. Sebanyak 51 premis juga telah diperiksa meliputi kedai peruncitan, gerai makan, kedai gunting rambut dan sebuah pasar terbuka Majlis Daerah Simunjan. Selain itu, satu notis dikeluarkan kepada seorang individu atas kesalahan merokok di tempat makan mengikut Seksyen 32B Akta Makanan 1983. Operasi bersepadu itu melibatkan 40 anggota penguatkuasa dari Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Pejabat Kesihatan Daerah Simunjan, IPD Simunjan, Majlis Daerah Simunjan, APM dan Rela. Sekian bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari portal ukas.sarawak.gov.my, UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Mengakhiri buletin dengan video proses pengambilan sampel dan ujian rapid antigen bagi mengesan virus COVID-19. Salam UKAS. Pengambilan sampel dan ujian rapid antigen bagi mengesan virus COVID-19. Ujian rapid antigen digunakan untuk mengesan virus COVID-19 dalam badan. Semasa pengambilan sampel dan ujian rapid antigen, petugas perlu memakai PPE yang sesuai dengan mematuhi amalan seperti berikut. Gunakan hand rub. Pakai pelitup muka N95. Pelindung kepala. Pelindung muka. Pelindung kasut. Gunakan hand rub sekali lagi. Sarung tangan getah. Gaun. Sarung tangan getah sebagai lapisan kedua. Apron. Pengambilan sampel bagi ujian rapid antigen. Individu diminta duduk dengan selesa. Petugas kesihatan akan mengambil suap nasopharyngeal melalui hidung atau tekak pesakit. Seterusnya, suap nasopharyngeal dimasukkan ke dalam tiup dan ditutup dengan kemas. Tiup dimasukkan ke dalam kotak polisterin yang mengandungi pad ais untuk memastikan sampel disimpan pada suhu sejuk iaitu 2 hingga 8 darjah Celsius. Sampel dibawa menjalani ujian rapid antigen di dalam biosafety cabinet. Sebelum ujian rapid antigen dijalankan, harus dipastikan biosafety cabinet BSC dihidupkan dan permukaan dalam BSC dibersihkan. Semua peralatan ujian rapid antigen iaitu RTK antigen, sampel individu berlabel, test strip, pen label, buffer untuk ujian, bekas yang mengandungi disinfektan, sampel klinikal dan bekas sisa klinikal hendaklah disusun dalam biosafety cabinet. Keluarkan suap nasopharyngeal daripada tiup sampel dan masukkan ke dalam tiup mengandungi buffer. Sampel ini dicampur dan digaul selama 20 saat. Tekan hujung suap dengan menekan pada tiup buffer untuk pastikan semua cecair dari hujung suap masuk balik ke dalam tiup. Seterusnya, buang suap nasopharyngeal ke dalam bekas sisa klinikal dan tutup rapat bekas yang mengandungi buffer. Titik 3 titisan ke dalam bekas yang bertanda spesimen pada strip ujian. Proses ini perlu ditetapkan masa selama 30 minit dengan menggunakan alat pengukur masa. Selepas 30 minit, strip ujian boleh dibaca dan keputusan dicatat. Sekiranya terdapat garisan pada test lain, maka keputusan adalah positif untuk virus COVID-19. Positif bermaksud individu telah dijangkiti COVID-19. Manakala sekiranya tiada garisan pada test lain, maka keputusan adalah negatif untuk COVID-19. BSC perlu dibersihkan. Semua sisa klinikal perlu dibuang ke dalam bekas sisa klinikal. Semua PPE hanya dipakai sekali sahaja. Basuh tangan dengan air dan sabun.